Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Bertemu lagi kita dalam video penerangan sejarah tingkatan 3. Hari ini kita nak sambung pembelajaran kita dalam tajuk 5.3 dan 5.4. Okey, tajuk 5.3 berkaitan dengan perluasan kuasa syarikat Borneo Utara British di Sabah. Okey, sebelum kehadiran kuasa-kuasa barat, kita tahu bahawa Sabah ditadbir oleh Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu serta ketua-ketua bebas. Okay, Sabah menjadi perhatian pemodal asing melalui kedudukan Sabah yang strategik dan juga Sabah mempunyai potensi ekonomi yang besar. Okay. Dengan strategi pajakan, pembelian dan perjanjian, akhirnya Sabah berjaya dikuasai oleh pemodal asing dan syarikat Borneo Utara SBUB. Okey, kita nak tengok ada dua faktor yang menyebabkan Sabah menjadi tarikan kepada pemodal luar dan juga SBUB Okey. Yang pertama ialah kedudukan Sabah yang strategik dan juga kekayaan ekonomi Sabah. Kita pergi satu-satu Di mana faktor yang pertama, kedudukan strategik. Sabah berada di tengah-tengah laluan perdagangan di antara China dan Singapura. Sabah juga berhampiran dengan laluan Pulau Palawan yang merupakan laluan maritim bagi kapal-kapal dagang yang berlayar ke China dan Jepun. Selain daripada itu, Sabah juga penting dalam aktiviti perdagangan yang melibatkan Kepulauan Sulu hingga ke New Guinea dan Australia. Pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai barat dan timur Sabah merupakan pelabuhan semula jadi yang strategik. Okey, kapal boleh berlabuh dengan selamat daripada tiupan angin monsun dan antara pelabuhan utama termasuklah di Teluk Gaya. Seterusnya, faktor yang kedua, kekayaan ekonomi. Hasil Sabah seperti sarang burung, sagu, rotan, getah perca, gamat dan sirip ikan hiu telah lama memasuki pasaran antarabangsa. Okey, hasil ini telah didagangkan oleh masyarakat tempatan dengan pedagang asing yang datang berdagang ke Sabah. Sarang burung mendapat permintaan yang tinggi dalam pasaran di China yang telah menyebabkan pedagang barat yang berminat mendapatkan barangan China menjadikan sarang burung sebagai barang dagangan yang penting untuk dibawa ke China. Di kawasan dataran dan lembah pula, tanaman seperti indigo dan kapas hidup subur yang membolehkan pertanian komersial dijalankan dengan giat. Okey. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 121. Di bahagian tahukah anda, dinyatakan di situ tentang indigo. Di mana indigo merupakan tanaman yang mampu menghasilkan warna semula jadi yang biasanya digunakan dalam industri mewarna tekstil. Kemudian kita tengok situasi ataupun keadaan Sabah sebelum penguasaan syarikat Borneo Utara. Sebelum pertapakan dan perluasan kuasa SBUB di Sabah, dua kawasan telah pun dimiliki oleh British iaitu Pulau Balambangan dan Pulau Labuan. Pulau Balambangan. Pada tahun 1763, Alexander Dalrymple telah membuat perjanjian dengan Kesultanan Sulu telah mengibarkan bendera British di Pulau Balambangan yang menandakan pulau tersebut menjadi milik British. Namun begitu, penempatan British di Pulau Balambangan ini menghadapi pelbagai masalah termasuklah serangan lanun. Oleh disebabkan itu, British meninggalkan pulau ini pada November 1805. Pulau Labuan pula, James Brooke berusaha meluaskan daerah kekuasaan dengan mengadakan perjanjian dengan Sultan Brunei berhubung dengan Pulau Labuan. Sultan Brunei menyerahkan Labuan kepada pihak British melalui perjanjian yang ditandatangani pada 18 Disember 1846 dan pihak British bertanggungjawab menumpaskan lanun di kawasan tersebut serta melindungi perdagangan di Pulau Labuan. Oleh kerana itu, James Brooke telah dilantik sebagai Gubernur yang pertama.
Tajuk seterusnya, pertapakan syarikat Borneo Utara British SBUB di Sabah. Okey. Beberapa strategi yang digunakan oleh SBUB dan pemodal asing iaitu dengan menyewa, memajak dan mengadakan perjanjian dengan Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu. Okey, seterusnya kita tengok kronologi. Pertapakan syarikat Borneo Utara SBUB di Sabah. Okey. Sabah pada awalnya ditadbir oleh Kesultanan Brunei. Jadi Charles Lee Moses telah menyewa Sabah daripada Sultan Brunei selama 10 tahun daripada 1865. Kemudian Charles Lee Moses ini telah menjual haknya kepada J.W. Torrey dan juga T.B. Harris yang telah menjadikan Kilmarnock sebagai pusat kegiatan perdagangan mereka. Kemudian pada 1878 Alfred Dan dan Edward Dan memajak pantai timur Sabah daripada Sultan Sulu. Kemudian Baron Gustavus von Overbeck bekerjasama dengan Alfred Dan dan juga Edward Dan untuk memajukan Sabah. Okey, sekali lagi Torrey telah menjual haknya kepada Baron Gustavus von Overbeck. Pada bulan Julai 1881, Alfred Dan dan adiknya menubuhkan British North Borneo Provincial Association dan berjaya mendapat satu piagam pada 1 November 1881. Kemudian pada 1888, Borneo Utara menjadi negeri naungan British. Pihak SBUB berupaya memerintah Borneo Utara sehingga tahun 1942. Di sini cikgu bawakan juga Jarta Syarikat Borneo Utara British dan juga Pegawai Syarikat Borneo Utara British di sebelah kanan tu. Okey, seterusnya peluasan kuasa Syarikat Borneo Utara British SBUB di Sabah. Okey. Melalui piagam diraja yang diberikan, piagam diraja tadi diberikan kepada SBUB Okey, memberikan kuasa kepada SBUB untuk memiliki Sabah, di mana piagam diraja ini diberikan oleh Kerajaan British yang mengiktiraf kedudukan SBUB sebagai wakil Kerajaan British, dan secara tidak langsung hal ini menunjukkan peluasan kuasa British ke atas Sabah. Okey, kemudian syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh SBUB untuk menerima piagam diraja, di mana SBUB akan menerima penasihat British. SBUB perlu memelihara adat resam, agama dan undang-undang penduduk tempatan. SBUB hendaklah memerintah Sabah dengan adil dan saksama. SBUB mesti melantik pegawai tadbir daripada pegawai yang diakui British dan tidak dibenarkan menyerahkan Sabah kepada pihak lain tanpa kebenaran British. Dua matlamat utama SBUB meluaskan kuasa di Sabah, iaitu pembangunan ekonomi melalui eksploitasi sumber-sumber yang terdapat di Sabah dan juga melindungi serta mempertahankan hak-hak masyarakat tempatan. Melalui piagam SBUB melalui piagam diraja ini, SBUB berkuasa mentadbir Sabah, di mana telah melantik Sir Rutherford Alcock sebagai presiden yang pertama. Pengarah urusannya iaitu Alfred Dan. Kuasa sebenar syarikat terletak di tangan kalangan pemodal di London. Okey, di Sabah, sistem birokrasi yang diterajui oleh Gubernur dibentuk bagi memastikan usaha syarikat untuk mengaut keuntungan. Dan Gubernur pertama peluasan SBUB di Sabah ni iaitu William Hood Treacher. Okey. Kedudukan Sabah yang strategik dan potensi ekonominya menjadi faktor yang menarik kemasukan pemodal asing, termasuklah SBUB. Setelah bertapak dan memperolehi piagam diraja daripada kerajaan British, SBUB meluaskan kuasanya di Sabah. Okey, yang membawa kepada kekayaan yang dimiliki oleh Sabah akhirnya dikuasai oleh pihak asing.
Oleh itu, kestabilan negara amatlah penting bagi memastikan usaha inovasi dan kreativiti kita untuk memajukan ekonomi negara tidak dimanipulasi dan dieksploitasi oleh kuasa asing. Okey, itu adalah untuk penerangan bagi tajuk 5.3, perluasan kuasa syarikat pemuda luar dan juga syarikat Borneo Utara British. Kemudian kita tengok pula pada tajuk 5.4 iaitu berkaitan dengan bentuk pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah selepas perluasan kuasa SBUB di Sabah. Okey. Perluasan kuasa oleh dinasti Brooke di Sarawak dan SBUB di Sabah bermatlamat untuk mengaut keuntungan daripada eksploitasi terhadap sumber hasil dan kuasa politik mereka. Bagi memastikan matlamat mereka tercapai, pelbagai perubahan pentadbiran dilakukan. Perubahan pentadbiran ini memberikan kesan besar kepada kehidupan masyarakat di Sarawak dan Sabah. Usaha memantapkan pentadbiran dan kuasa dinasti Brooke di Sarawak dan juga SBUB di Sabah dilakukan secara berhati-hati dan berperingkat-peringkat, iaitu melibatkan usaha mereka pengekalan golongan elit tempatan, pembahagian wilayah, pentadbiran berhierarki, pentadbiran berasaskan kaum dan juga melalui perundangan. Kita tengok usaha yang pertama iaitu pembahagian wilayah. Pentadbiran dinasti Brooke di Sarawak dan SBUB di Sabah menyusun semula sistem pentadbiran dengan membuat pembahagian wilayah-wilayah yang dikuasai. Okey, hal ini membolehkan pentadbiran dijalankan dengan lebih berkesan. Okey. Seperti yang kamu boleh lihat dalam slide, di sebelah kanan tu ialah bahagian di Sarawak semasa pemerintahan dinasti Brooke seperti mana yang terdapat dalam buku teks muka surat 125, di mana Sarawak dibahagikan kepada 3 bahagian. Pada awalnya Raja Brooke membahagikan Sarawak kepada 3 bahagian. Charles Brooke menambahkan 2 bahagian lagi pada 1885 dan 1890 menjadikan semuanya 5 bahagian. Okey, setiap kampung dipecahkan kepada daerah dan kampung. Sempadan kawasan ini menjadi asas pemilikan dan kekuasaan dinasti Brooke dan hal ini berbeza daripada amalan sebelumnya yang lebih menekankan kepada hak percukaian. Di Sabah pula, SBUB turut melaksanakan pembahagian residensi di Sabah melibatkan 2 residensi iaitu residensi Pantai Timur yang berpusat di Sandakan dan residensi Pantai Barat yang berpusat di Jesselton. Okey. Pada 1922, kawasan pentadbiran terdiri daripada 5 residensi iaitu Kudat, Pantai Barat, Pedalaman, Pantai Timur dan Tawau yang kesemuanya berjumlah 17 daerah. Residensi diketuai oleh residen, daerah pula diketuai oleh pegawai daerah dan pegawai daerah dibantu oleh penolong pegawai daerah. Dan pada kebiasaannya, residen, pegawai daerah dan penolong pegawai daerah berbangsa Inggeris atau Eropah. Okey, usaha yang kedua, pengekalan pembesar tempatan. Dasar oleh dinasti Brooke di Sarawak berasaskan kepada amanah. Okey, Sarawak merupakan milik penduduk peribuminya dan Raja Brooke memerintah bagi pihak dan untuk kepentingan mereka. Dengan asas ini, sikap mengambil berat terhadap usaha mempertahankan hak dan kepentingan kaum dijadikan satu pegangan kepada pembesar di Sarawak. Keadaan yang hampir sama turut berlaku di Sabah apabila SBUB perlu memenuhi syarat piagam diraja iaitu menghormati dan mempertahankan masyarakat peribumi. Okey, pengekalan pembesar tempatan di Sarawak melibatkan pembesar tempatan dalam sistem pentadbiran atas nama Dasar Amanah. Dasar amanah ini digunakan bagi mengisi kekurangan pegawai-pegawai Eropah yang jumlahnya kecil.
Jadi pelibatan orang tempatan seperti dalam kalangan datuk, iaitu Datuk Patinggi, Datuk Bandar, Datuk Temenggung serta 2 jawatan baru iaitu Datuk Imam dan Datuk Hakim. Ketika zaman Charles Wynerbrook, beberapa gelaran telah diwujudkan iaitu Datuk Menteri, Datuk Pahlawan, Datuk Bentara dan Datuk Amar. Para pembesar tidak lagi dibenarkan mengutip cukai, sebaliknya diberikan gaji dan peranan membantu pentadbiran. Mengekalkan semua undang-undang tempatan dan adat yang tidak bercanggah dengan sistem barat. Okey, kemudian pengekalan pembesar tempatan di Sabah. SBUB membahagikan ketua-ketua peribumi kepada kategori ketua yang diakui dan yang tidak diakui. Ketua anak negeri yang diakui diserapkan ke dalam sistem pentadbiran SBUB dan dibayar gaji, sementara ketua anak negeri yang tidak diakui tidak dibayar gaji. Okey. Institusi peribumi yang utama ialah institusi ketua anak negeri, ketua kampung iaitu orang tua dan mahkamah anak negeri. Ketua bergaji akan melihara keamanan dan peraturan serta mengutip cukai kepala dan mentadbir keadilan. Ketua anak negeri yang juga digelar orang kaya-kaya OKK membantu pegawai daerah menjalankan pentadbiran pada peringkat daerah. Ketua anak negeri juga dilantik menjadi hakim di Mahkamah Anak Negeri dan bertugas dalam menjaga keamanan daerah mereka, memungut cukai dan mengurus pentadbiran pengadilan, iaitu sebagai pembantu magistrat. Usaha yang ketiga, pentadbiran yang berhierarki. Okey. Bagi menyelaraskan sistem pentadbiran yang berkesan, Dinasti Brooke di Sarawak dan SBUB di Sabah membentuk sistem pentadbiran berhierarki, di mana di Sarawak, Raja Brooke mengetuai pentadbiran yang dibantu oleh Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri. Residen pula mengetuai pentadbiran di setiap pembahagian yang terdiri daripada Kuching, Simanggang, Sibu, Marudi dan Lawas. Setiap bahagian dibahagikan kepada beberapa daerah, diketuai oleh pegawai daerah. Pentadbiran pada peringkat kampung turut diperkemaskan melalui jawatan penghulu yang menjadi ketua bagi satu atau lebih kampung. Okey, seperti dalam muka surat 127, cikgu bawakan di situ carta organisasi pentadbiran Sarawak, di mana kuasa tertinggi itu Raja dibantu oleh Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri. Seterusnya ada residen, bahagian, daerah dan kampung. Okey, so pentadbiran dibagikan kepada bahagian, daerah dan juga kampung, ya. Okey. Kemudian pentadbiran berhierarki di Sabah. SBUB diketuai oleh Gubernur yang bertanggungjawab kepada Lembaga Pengarah Syarikat di London. Majlis Penasihat ditubuhkan pada 1883 untuk menasihati Gubernur dalam hal ehwal pentadbiran. Okey. Di situ cikgu bawakan carta organisasi pentadbiran SBUB. Sama juga, ya, di mana ada di bawah residen ada pegawai daerah, ada ketua anak negeri dan juga ketua kampung. Okey. Di mana Gubernur bertanggungjawab kepada Lembaga Pengarah di London. Okey. Seterusnya, usaha yang keempat yang dilakukan oleh pemuda asing dan SBUB untuk meluaskan kuasa di Sarawak dan Sabah, iaitu pentadbiran berasaskan kaum, ya. Okey. Di Sarawak, bagi orang Cina diwujudkan jawatan Kapitan dan Kangcu. Dinasti Brooke mengamalkan sistem pecah dan perintah. 3 kategori masyarakat dikelompokkan, iaitu Melayu, Iban dan Cina. Charles Brooke mewujudkan jawatan tertinggi masyarakat Iban, iaitu Temenggung. Orang Melayu dalam pentadbiran, orang Cina dalam ekonomi dan orang Iban dalam keselamatan dan ketenteraan. Okey, di Sabah pula, pentadbiran berasaskan peribumi di Sabah. Pentadbir dikenali sebagai penolong pegawai daerah.
Ketua-ketua etnik berperanan dan dipilih berdasarkan personaliti dan kepakaran, memberikan kesan kepada pentadbiran kerajaan peringkat tempatan. Okey, seterusnya usaha yang terakhir iaitu usaha kelima melalui perundangan. Di Sarawak, Undang-Undang 8 Perkara diperkenalkan pada 1842. Mahkamah diwujudkan dengan diadili oleh Raja dan dibantu Ketua Majistret. Mahkamah Residen diwujudkan di setiap bahagian di mana Residen bertindak sebagai Majistret. Mahkamah Adat diwujudkan untuk mengadili kesalahan masyarakat tempatan, dan pada 1911 Mahkamah Cina diwujudkan di Kuching bagi menangani dan mengurus hal ehwal dan kes-kes melibatkan masyarakat Cina. Itu di Sarawak ya. Kemudian di Sabah, Mahkamah Anak Negeri diadili oleh Ketua Anak Negeri menggunakan Undang-Undang Barat dan Tempatan. Diwujudkan Mahkamah Majistret dan Mahkamah Anak Negeri. Mahkamah Majistret menggunakan Undang-Undang Barat dan Mahkamah Majistret diadili oleh pegawai daerah. Okey. Sarawak dan Sabah telah mempunyai sistem pemerintahan tempatan yang mantap sebelum kedatangan kuasa barat. Kedudukan strategik dan kekayaan kedua-dua buah negeri ini menarik perhatian pemuda luar untuk menguasai kekayaan yang dimiliki. Kesannya, berlaku perluasan kuasa yang merubah sistem pemerintahan tempatan. Jelaslah bahawa sebagai warga negara, kita perlulah sentiasa bersedia untuk menerima perubahan yang membawa kepada kebaikan. Dalam masa yang sama, kita perlu berwaspada terhadap anasir luar yang boleh mengancam hak dan kemakmuran negara yang kita miliki. Okey. Sekian saja kelas kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat mengikuti penerangan cikgu dalam video kali ini ya. Sekian saja. Terima kasih.